Buletin Didik 30 September bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kota Warisan adalah atas dasar tanggungjawab Kementerian Pendidikan KPM yang meneliti keperluan pembinaan sekolah baru setelah mengambil kira aspek kepadatan penduduk di sesuatu kawasan. Kalau kita cakap tentang track record KPM ni, PRU ke tidak PRU, bila kita melihat satu keadaan di mana memerlukan penelitian segera, we deliver. Kita melihat bahawa projection yang kita buat mengambil kira pembinaan atau pembukaan kawasan perumahan baru di sini, jumlah penduduk di sini khususnya yang akan mengikuti pengajian di peringkat menengah akan terus meningkat. Beliau berkata demikian selepas melawat tapak projek pembinaan SMK Kota Warisan itu siang tadi. Jelas Datuk Dr. Razzi, beliau turut memberi contoh pembinaan SMK Bandar Sarjana Putra di Kuala Langat yang terbengkalai sekian lama, namun selepas campur tangan KPM, akhirnya sekolah itu mula beroperasi Mac lepas. Pada masa yang sama, beliau turut menafikan andaian tujuan pembinaan sekolah itu sebagai gula-gula pilihan raya. Tambahnya, kawasan Kota Warisan di Sepang telah mula didiami penduduk sekitar 2001, namun sekolah menengah yang terdekat ialah SMK Dengkil dengan jarak 8 km dan SMK Seri Sepang pula sejauh 10 km. Pembinaan SMK Kota Warisan dengan keluasan 4.85 hektar akan dimulakan selepas surat setuju terima SST diselesaikan awal Disember ini dan disiapkan sepenuhnya pada September 2025. Bersyukur dan terharu, itu perasaan graduan College Vocational Gombak kohort 2019 yang diraikan hari ini selepas majlis graduasinya tertangguh berikutan pandemik COVID-19. Seramai 243 pelajar termasuk 115 orang bagi kohort 2019 yang terdiri daripada pelbagai bidang diraikan dalam majlis graduasi Sijil Vocational Malaysia College Vocational Gombak siang tadi. Majlis menyaksikan perasmian dan penyerahan sijil oleh Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru College Vocational Gombak, Datuk Azadin Abdul Aziz. Majlis melibatkan program perakaunan, kesetiausahaan pentadbiran, pemasaran, pengurusan peruncitan dan teknologi multimedia kreatif animasi bagi kohort 2020. Sementara bagi kohort 2019, turut diraikan graduan dari program perakaunan, insurans, kesetiausahaan pentadbiran, pemasaran dan peruncitan. Untuk kohort 2019, kita adakan pada kali ini kerana sebelum ini kita pandemik dan berada dalam PKP, jadi tidak dapat menjalankan majlis, tapi Alhamdulillah hari ini kita raikan bersama-sama dengan kohort 2020. Jadi mereka pun turut menerima sijil, meraikan majlis graduasi mereka bersama-sama dua kohort, 2019 dan 2020. Bagi penerima anugerah terbaik keseluruhan SVM kohort 2019, Syaidatul Aisyah Khairul Azman, gadis ini merasa teruja berkesempatan merasai majlis graduasi yang tertangguh disebabkan COVID-19. Aisyah bersyukur dapat berkongsi kegembiraannya dan diraih selepas 2 tahun pengajiannya dalam program perakaunan. Saya tak sangka lah KB ni buatkan majlis graduasi untuk kohort kami. Saya fikir macam mungkin tak ada. So saya rasa macam terharu lah KB ni buat ada anugerah untuk pelajar terbaik semua. So adakah memang awak expect awak dapat? Tak. Sebab saya tak tahu pointer yang kos lain punya siapa yang paling tinggi, pointer paling tinggi berapa semua. So saya tak terkejut lah juga sebab saya menang dapat anugerah ni. Sedang menyambung pengajian di peringkat diploma dalam bidang sama, Nur Dahlia Amira Muhammad Zaman mengakui merasa terkejut dan teruja dengan anugerah yang diterimanya. Graduan program pengurusan peruncitan ini menyifatkan sokongan ibu bapa dan tunjuk ajar berterusan dari guru adalah pendorong utama pencapaian cemerlangnya. Belajar kat KB ni best. Ada yang kata kos saya ni senang, tapi sebenarnya tak. Sebab setiap kos ada dia punya susah masing-masing. Tak semestinya senang. Dengar je nama senang tapi tak pun. Jadi kena banyak berusaha. Atlet kayak Syahidah Ashikin Rusli diangkat sebagai ikon remaja sempena program Hari Sayyidatina Aisyah 2022. Kejayaan cemerlang Syahidah Ashikin 18 tahun mengharumkan nama Terengganu pada Sukan Malaysia Sukma 2022, melayakkan anak bongsu daripada 5 beradik itu menerima anugerah berkenaan. Majlis penyampaian anugerah itu disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negeri Gong Badak.
Syahidah Ashikin berkata dia gembira dan terharu apabila menerima pengiktirafan itu daripada kerajaan negeri. Gadis ini memaklumkan dia tidak menyangka dipilih untuk menerima anugerah kerana hanya melakukan yang terbaik dalam Sukma untuk Terengganu, apatah lagi ia adalah penyertaan pertamanya. Menurut bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Cendring itu, dia sedang menunggu tawaran untuk melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi. Sebelum ini, Syahidah Ashikin beraksi cemerlang apabila berjaya meraih 4 pingat emas, 2 perak dan 1 gangsa dalam acara kayak pada Tamasya Sukma yang baru lalu. Datuk Pakarudin Ghazali dilantik sebagai Ketua Pengarah Pendidikan yang baru berkuat kuasa 23 September lalu. Perkara itu diumumkan Kementerian Pendidikan KPM menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini. Pelantikan itu sekaligus menjadikan beliau sebagai Ketua Pengarah Pendidikan yang ke-19. Datuk Pakarudin, 59 tahun, merupakan lulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian Pengkhususan dalam bidang Geografi dari Universiti Malaya. Beliau mula berkhidmat dalam bidang pendidikan pada 1 Ogos 1989 sebagai guru di Sekolah Menengah King George Kelima Seremban dan telah berkhidmat di pelbagai organisasi dalam KPM sepanjang 33 tahun berkhidmat. Antara jawatan yang pernah disandang beliau ialah pengarah peperiksaan dan penolong pengarah sektor penilaian dan peperiksaan di lembaga peperiksaan. KPM yakin dengan pelantikan beliau dapat menerajui perkhidmatan pendidikan serta meneruskan kesinambungan dalam memacu transformasi pendidikan dan meningkatkan lagi kualiti pendidikan negara ke tahap yang lebih tinggi demi masa depan generasi pewaris negara. Kementerian Pertahanan MINDEF dengan kerjasama Yayasan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT komited untuk menambah baik aspek pendidikan khususnya melibatkan anak-anak warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada usaha membela kebajikan warga pertahanan termasuk veteran ATM serta ahli keluarga mereka. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata sebanyak 10 inisiatif ditawarkan, antaranya melalui program Derma Siswa Premium dan program Spark. Bagi kedua-dua kemudahan itu, penerima masing-masing akan menerima RM5,000 jika mendapat tawaran melanjutkan pengajian ijazah pertama di 100 universiti terbaik dunia dan RM50 untuk membuka akaun simpanan dengan tabung haji. Tambah Datuk Seri Hishamuddin, sebanyak RM150,000 turut diperuntukkan kepada program sentuhan elit Sijil Pelajaran Malaysia SPM untuk membantu anak-anak anggota ATM di sekolah dalam kem SDK meningkatkan tahap penguasaan dan pencapaian akademik terutamanya membabitkan mata pelajaran teras. Sementara itu, seramai 164 anak warga ATM yang memperoleh keputusan cemerlang dalam SPM 2021 juga bakal menerima inisiatif RM1,500 seorang secara one-off. Bantuan kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA sebanyak RM1,000 seorang secara one-off kepada 64 pelajar yang menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Ini termasuk anak warga ATM, anak warga awam MINDEF dan anak veteran yang mendapat tawaran pengajian menerima komputer riba percuma dengan kos keseluruhan RM450,000. Warisan seni kependekaran adalah satu daripada elemen kekuatan kerajaan silam sejak zaman berzaman. Ia sebagai langkah keperluan untuk mempertahankan kedaulatan selain meluaskan lagi kekuasaan. Bagi mempertahankan seni, budaya dan warisan itu, Persatuan Guru-Guru Silat Seni Negeri Melaka mengambil inisiatif menganjurkan Festival Pendekar Antarabangsa 2022 menerusi tema Pelestarian Warisan Peradaban Bangsa. Festival yang diadakan di Taman Mini Malaysia dan Mini ASEAN Air Keruh Melaka itu adalah kesinambungan kepada Festival Pendekar dan Busana Tradisi Nusantara 2014 serta Pertemuan Busana Tradisi dan Pendekar Melaka yang diadakan sejak tahun 2012.
Pengarah program Dr. Huzaifah Hashim berkata, pihaknya terpanggil untuk menganjurkan program bertaraf dunia itu sebagai langkah untuk melestarikan warisan pendekar dan kebudayaan Nusantara itu. Katanya menerusinya, pelbagai acara dalam bentuk festival, perhimpunan, pertandingan serta kursus dapat diadakan. Selain itu, persembahan kebudayaan, demonstrasi, perarakan, pertandingan, pameran, bengkel, seminar dan teater musikal yang akan membabitkan pengamal seni pendekar pelbagai etnik dari dalam dan luar negara turut boleh dibuat. Sebenarnya bagi golongan-golongan pendekar inilah teras bagi perjuangan seorang pendekar, iaitu dia bukan sahaja untuk sekadar memajukan diri dia dan juga dari segi fizikal, tapi juga dari memantapkan diri dari segi rohani dan akidah. Kerana apabila rohani dan akidah seorang pendekar itu mantap, maka barulah sempurna yang dikatakan menjaga tanah dan air yang di luar sana dan juga tanah dan air pada diri sendiri. Festival julung kali diadakan itu turut mendapat kerjasama daripada Kerajaan Negeri Melaka serta Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam. Lebih 500 peserta dari dalam dan luar negara menyertai program berkenaan. Antara acara yang diadakan sempena festival berkenaan adalah pendekar bersyahadah, selain persembahan kebudayaan dan seni bela diri, demonstrasi dan pameran senjata dan kraf tangan. Turut diadakan pertandingan seni bela diri kreatif serta panahan pendekar. Oh, it was a lovely event, and I definitely will support it anytime it comes again. We had one event like this one before, not too long ago, about 2 months, and it was half the participants really came. In any case, I would strongly recommend for anybody who's interested in the warrior spirit to come and join in a traditional manner and fashion. Tentunya khususnya orang Melayu, dan saya juga orang Melayu dari Indonesia, sangat bangga sekali dengan silat yang digerakkan oleh orang Melayu sendiri, khususnya di Melaka ini, untuk mengembangkan seni bela diri ini kepada yang baru-baru kan, yang baru-baru supaya silat ini lebih maju tentunya di dunia ini. Hospital Kuala Lumpur HKL menjadi hospital pertama kerajaan menyediakan perkhidmatan pembedahan penggantian sendi lutut dan pinggul secara robotik kepada pesakit osteoarthritis. Ia selepas kejayaan pembedahan pertama membabitkan penggantian sendi lutut yang dilakukan pada 26 Jun lalu. Sehingga kini, 21 pembedahan gantian sendi berjaya dilaksanakan, termasuk 4 kes kompleks yang memerlukan kepakaran sistem komputer navigasi. Pembedahan menggunakan bantuan robotik Surgical Assistant ROSA yang dipinjamkan oleh syarikat swasta di Amerika Syarikat kepada HKL. Memandangkan kos setiap robot mencecah antara 3 hingga 6.5 juta ringgit, Kementerian Kesihatan KKM disaran supaya membeli robot berkenaan untuk kegunaan pakar, termasuk 3 lagi hospital yang menjalankan rawatan kompleks, iaitu Hospital Umum Sarawak, Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru dan Hospital Sultanah Bahiyah Kedah. So I hope in the future, once the awareness is there, that we might own a robot. So this is my hope. So we, as I said before, we have 4 big hospitals that run the complex ops. So hopefully these 4 hospitals will be equipped in this maybe the next year. Bagi pengarah HKL, Datin Dr. Rohana Johan, lebih banyak kejayaan diharap dicapai menerusi kaedah pembedahan ini. We would actually embark into the future of using robotic because the pro and con yang telah dicakapkan oleh Dr. Pakar tadi. Jadi robotic definitely have its advantage. So kita sebagai hospital will support whatever perkhidmatan yang telah diluluskan dan juga yang disokong daripada bahagian kementerian. Dianggarkan 10% populasi dewasa negara ini memerlukan pembedahan bagi kerosakan sendi lutut atau pinggul. Bagaimanapun, kesedaran masyarakat masih lagi rendah. Berbanding negara jiran seperti Singapura dan Thailand, Malaysia agak jauh ketinggalan dari segi teknologi dan rawatan.
Seorang mekanik muda di Togo berjaya membina sebuah kenderaan hanya dengan menggunakan bahan kitar semula. Soro Edya Revo Malazue, 25 tahun, memulakan projek membina kenderaan terbabit sejak setahun yang lalu. Menurut Malazue, sejurus tamat persekolahan pada 2016, dia memulakan perniagaan sendiri dengan menjual dan membaiki telefon dan komputer. Pendapatannya kemudian disimpan untuk digunakan bagi membina kenderaan yang dinamakan RAV X Raptor. Kebanyakan bahagian kenderaan ini dibina menggunakan bahan terbuang, termasuk dari bas, motosikal dan kereta. Ini kerana dia mempunyai minat yang mendalam terhadap kenderaan namun tidak mampu memilikinya. Je suis passionné des engins sportifs. Donc, ce sont des modèles qui me plaisent beaucoup. Mais défaut de moyens, je ne peux pas me le procurer. Puisque avant de faire une commande venant de l'étranger, et ce genre de buggy, ça coûte des fois le double des véhicules même. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup cher, quoi. Donc, c'est pas facile de le commander. S'il faut le commander, en tout cas, c'est pas pour le moment, puisque j'ai pas assez de moyens. Donc, je me suis dit, je peux le construire. Et je me suis lancé dans la construction. Tambahnya, ramai yang kagum dengan kenderaan yang dibina ini, namun dia belum bersedia mengambil tempahan buat masa ini. Dia kini dalam proses membina kenderaan kedua. Nasihat daripada Ketua Eksekutif Nasional Robotarium, pusat terkini bagi teknologi robot di United Kingdom, manusia tidak perlu takut dengan robot. Di masa depan, jumlah penggunaan robot akan semakin meningkat. The thing to remember is we as the humans are in control. We can decide how far this goes and how far it doesn't go. We will have to put safeguards in place, but I think it has more to bring that's going to be good than we have to worry about. Menurut Miller, penggunaan robot tidak dapat dielakkan dalam kehidupan semua orang. Penambahbaikan dalam teknologi robot membolehkan mesin mengambil alih tugas yang sebelum ini dilakukan oleh manusia. Keadaan ini semakin ketara khususnya ketika pandemik COVID-19. Banyak industri mula menggunakan robot. Tambahan pula, robot tidak boleh sakit atau menyebarkan penyakit. Malah mereka juga tidak meminta cuti untuk mengendalikan kes kecemasan seperti menjaga anak. Keadaan ini semakin ketara apabila kajian mendapati semakin banyak majikan menyuarakan hasrat untuk menggunakan robot. Kilang wang Diraja Britain Royal Mint mengumumkan shilling pertama yang diukir dengan wajah Raja Charles III sudah siap. Justru rakyat Britain boleh menyaksikan imej raja yang baru ditabalkan itu pada shilling 50 penny bermula sekitar Disember ini. Ia akan diedarkan secara berperingkat. Menurut Royal Mint, ukiran diraja yang dicipta pengukir Britain Martin Jennings dengan memperoleh kelulusan secara peribadi daripada Raja Charles. Ia selaras dengan tradisi yang memperlihatkan potret raja menghadap ke kiri, iaitu arah bertentangan dengan ibunya, mendiang Ratu Elizabeth II. Potret Charles pada shilling berkenaan diukir tanpa mahkota bersama tulisan bahasa Latin yang mengelilingi potret berkenaan. Turut dilancarkan Isnin depan adalah shilling bernilai £5 sebagai memperingati kehidupan dan waris mendiang Ratu Elizabeth II. Satu sisi shilling tersebut menampilkan Charles, manakala bahagian belakang shilling menampilkan dua potret baru Ratu Elizabeth yang diletak bersebelahan. Berpusat di selatan Wales, Royal Mint dipertanggungjawabkan untuk mengukir potret wajah keluarga Diraja Britain pada shilling sejak lebih 1,100 tahun. Okey, next basic yang kedua ialah catching, iaitu tangkap bola. Okey. Sukan selepas 9 musim, saingan Liga Premier atau Liga Division 2 dalam Liga Malaysia akan melabuhkan tirainya malam ini bagi dimansuhkan terus bermula musim depan. Tidak seperti dalam Liga Super atau Liga Utama dalam Liga Malaysia, penentuan kejuaraan akan ditentukan pada perlawanan terakhir malam ini di antara Johor Darul Takzim 2 dan Kelantan FC yang akan turun menentang lawan masing-masing tepat jam 9 malam ini.
Hanya dua perlawanan Liga Premier 2022 berlangsung malam ini melibatkan Selangor FC2 menentang JDT2 di Stadium UiTM Shah Alam, manakala Kelantan United FC menentang jiran setempat Kelantan FC di Stadium Sultan Muhammad keempat. Bagi menghangatkan lagi penentuan kejuaraan Liga Premier musim ini, dua perlawanan akan berlangsung serentak jam 9 malam ini. Berdasarkan kedudukan semasa Liga Premier setakat ini, JDT2 berada di kedudukan teratas dengan kelebihan 3 mata dan jurang perbezaan 11 gol berbanding Kelantan FC di tangga kedua. Sekalipun JDT2 tewas pada perlawanan terakhir malam ini, tugas sukar tetap menanti Kelantan FC apabila perlu mencatat kemenangan dengan jumlah jaringan besar bagi menutup perbezaan 11 gol yang dimiliki JDT2. Beralih ke Piala Futsal Asia, tewas pada perlawanan pertama dengan Thailand, Iraq bangkit dengan lebih garang. Perlawanan kedua kali ini dengan Oman, Iraq menang 5-0. Baru 4 minit perlawanan berlangsung, Iraq sudah di depan menerusi gol oleh Mohanan Abdul Hadi. Iraq meningkatkan nasakan. Berikutnya giliran Faisal Salim mempamerkan bakat membolosi gawang Oman. Kedudukan Oman semakin sukar apabila Gaith Riyad mula mencipta nama selaku penjaring gol ketiga Iraq. Separuh masa kedua, benteng Oman diasak lagi. Giliran Faisal Salim melengkapkan gol kedua peribadi, Iraq 4-0 mendahului. Kedudukan sah memihak Iraq apabila Faisal Salim melengkapkan jaringan hat-trick. Iraq menang 5-0. Dan satu lagi perlawanan, Thailand berdepan tuan rumah Kuwait. 7 minit perlawanan berlangsung, Thailand yang berjersey biru sudah di depan menerusi gol oleh Sarawak Palapret. Saingan terus sengit apabila Kuwait menyamakan kedudukan pada minit ke-19 menerusi Abdul Aziz Al-Bassam. Minit ke-28 giliran Kuwait di depan juga menerusi jaringan Abdul Aziz Al-Bassam. Harapan Kuwait untuk mengumpul 3 mata berkecai apabila gawangnya pula dibolosi Krit Aran Sanyalak pada minit ke-36. Tamat perlawanan, Thailand 2, Kuwait 2. Pelbagai aksi menakjubkan oleh pemegang rekod dunia baru Guinness mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.